dengan tajuk yang diberi, kekurangan bukan halangan untuk berjaya. Saya dengar tajuk tu pun memang tak patutlah buat tajuknya tu. Apa salahnya tajuk tu? Kekurangan itu bukan kekurangan. Sudah kan? Bila kita letakkan satu benda negatif, diletakkan sebagai satu asas untuk berjaya, mungkin boleh. Tetapi pada saya, kekurangan ini bukan satu perkara yang kita nak perbesarkan sebagai satu asas untuk menyatakan kita cukup setakat tu, mati lagi baik. Tak. Sebenarnya kita boleh berjaya. Kalau ikut tu sebabnya dipilih sekolah menengah kebangsaan Seremban 2 ini. Kenapa dipilih? Sebab sekolah ini ada satu keistimewaan, dan dewan ini dipilih sebab keistimewaan dewan ini yang dengan penyataannya hidup mesti berani. Tu sebab dipilih dewan ini dalam banyak-banyak dewan dalam Malaysia ni. Hidup mesti berani, besar tulis belakang tu, nampak tak? Jadi hidup mesti berani. Kita boleh, orang kata, ambil semangat ni untuk mengatasi apa juga, orang kata, barriers, halangan dekat dalam hidup kita. Kalau nak cakap bab halangan ni, saya teringat kisah macam mana saya masuk debat dulu. Ada seorang roommate saya, waktu kita pergi debate dulu, ada seorang roommate saya yang duduk sebilik dengan saya. Dia debat bahasa Inggeris sama-sama UiTM dulu. Satu benda yang sangat memberi kesan pada saya tengok dalam ni, setakat yang saya perhatikan, tak ada yang macam dia. Kalau kata tu kekurangan lah, tak ada yang macam dia. Iaitu dia duduk depan saya dalam bilik tu, dia tidak mempunyai lengan dan tangan. Maknanya memang badan dia setakat bahu je. Zafri, cari nama dia, Zafri. Sebab apa saya suruh cari? Saya terkejut satu hari waktu saya jadi pengacara untuk program Jom Simpan PTPTN tu. Dia masuk sebagai tetamu. Rupa-rupanya dia salah seorang jutawan dekat Malaysia ni. Orang yang cukup tangan pun belum jadi jutawan lagi, tapi dia lengan pun tak ada. Waktu dia sebilik dengan saya, bayangkanlah, dia hanya guna kaki untuk segala urusan dia. Makan pun dia pakai kaki, dia ambil cawan pun dengan kaki dia, elok masuk mulut dia, elok tertib nampak walaupun dia pakai kaki. Dan masa tu saya fikir, macam manalah dia ni teruskan kehidupan dia. Masa waktu debate tu, saya nampak dia tulis nota tu pakai kaki dia. Bayangkan orang lain nak bangun bagi celahan POI, bangun celahan nak tanya soalan, dia bangun macam tu, dia berdiri je, dan orang faham dia nak tanya soalan. Dan dia kesusahan, dia kena turunkan kaki lu untuk berdiri untuk tanya soalan. Tetapi dia masuk dalam antara top 50 lah, top rank best speaker seluruh dunia. Memang fluent lah English, sebab dia English debate kan. Itu satu kekurangan. Saya nak bawa kisah ada seorang budak berumur, daripada lahirnya sampai umur 6 tahun. Daripada lahir sampai umur 6 tahun, dia allergic kepada klorin. Dia tak boleh mandi dengan air klorin, kena mandi air masak. Gila betul kan? Bayangkanlah, mandi dengan air masak dia tak boleh, dengan air klorin. Kena air klorin, badan dia gatal-gatal. Ketika dia berumur 7 tahun, dia dah geram sekali. Dia nampak ayahnya ke mak dia yang buat kerja part time dekat satu pusat akuatik. Tengah menyapu tu, dia geram, dia terjun dekat dalam kolam tu, dan dia berenang sepuas hati dia berenang dekat situ. Dan akhirnya tak ada pun kesan apa pada badannya, langsung elok penyakit dia, yang penyakit klorin dia tadi. Dan siapakah budak yang berumur 7 tahun tu hari ni? Hari ni dialah Ian Thorpe, salah seorang peserta sukan akuatik Amerika Syarikat dan Australia. Dia ada 2 kerakyatan, yang mana dia masuk sukan terjun papan anjal tu, pemenang pingat emas dan pencipta rekod dunia. Nak cerita apa? Nak ceritakan bahawa semua orang kalau nak, dia boleh berjaya. Itu saja. Itu sebab tajuk yang selalu saya bagi, rejuvenasi minda. Rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Remajakan pemikiran kita. Kadang-kadang orang tu muda, tapi sebab pemalih dia lagi tahu pada orang tua. Kadang-kadang orang tu dia pandai semua, tapi sebab dia malas, dia rasa dia dah selesa, akhirnya dia lagi bodoh daripada orang yang bodoh daripada dia sebelum.
Ayah kita sebagai contoh, mak ayah kita dulu kebanyakannya tak belajar tinggi pun, tapi macam mana kejayaan dia, walaupun dia tidak berjaya dalam akademik, dia berjaya dalam kehidupannya. Apatah lagi bila dia berjaya menjadikan anak-anak dia insan yang berjaya. Bukan semua orang boleh buat. Berapa ramai orang yang mak ayah dia pandai tapi anak bodoh melantun-lantun. Berapa ramai menyabihkan duit mak ayah, ramai. Tetapi berapa ramai orang yang susah tapi berjaya menjadikan anaknya berjaya. Itu sebabnya saya nak beritahu adik-adik, jangan kita fikir habislah kita ni apa. Jangan rendah diri walaupun kita rendah. Faham? Saya tahu tadi, nampak saya lalu tadi semua heboh tingginya. Salah ke Samsul Debat tinggi? Kan? Saya nak beritahu dengan semua, saya pun dulu comel-comel kak, tak tahu kenapa tiba-tiba tinggi. Kan? Masa saya tahun 6 cikgu pun cakap, yang tinggi tu jawab. Cikgu dulu. Saya dulu sekolah kebangsaan Paroi itu dulu, dalam apa, saya pernah rasa macam tu lah. Aku ni orang susah, tengok anak ni, anak orang kaya, dia ni mesti pandai-pandai. Buku dia baru-baru, baju dia berkilat. Awak tu lah baju setahun, pakai kasut BM 2000, kena pijak langsung menangis. Lepas tu kaki copek panjang pula tu, bengkok kaki macam ni. Kan? Bukan nak cakap apa, Samsul Debat pun orang kampung, lahir kat kampung Batu Kikir, Jambatan Bosi, tapi berjaya membesar di bandar metropolitan Seremban. Mengasah metropolitan kan? Sekarang dah bandaraya pun tak rasa bandaraya lagi. Kan? Tapi seduduk di bandar, membesar. Sekolah mana? Sekolah Kebangsaan Paroi, sekolah kampung. Sekolah kampung tu dulu ada padang, sekarang padang dah tak ada sebab dah jadi jalan. Tu kat situlah saya main bola baling, main takraw, main bola, situlah tempatnya. Habis sekolah Kebangsaan Paroi, nak beritahu orang kampung serba kekurangan sama. Kalau ada lah orang susah pun kan, kalau ada orang yang susah, saya dulu mak saya jual kuih. Meniaga kuih. Saya bila hujung minggu orang lain boleh tidur dengan nyenyak, kita kena bangun awal pagi tolong mak. Kena tolak stall tu sampai kat depan rumah. Lepas tu majlis datang saman pula. Sampailah saya kerja majlis. Lepas tu saya kerja majlis. Lepas tu saya lah saman orang. Kan? Tapi saya faham orang berniaga macam mana. Tu beza dia. Tu sebabnya bila saya tengok keadaan tu, kita nak berubah atas kita. Tu sebabnya tajuk yang saya juga bagi sebiasa laku, rejuvenasi minda tu. Rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Remajakan pemikiran kita. Cakap kita boleh. Remaja macam tu lah. Jom kita pergi. Jom pergi makan. Boleh. Petang ni main bola. Boleh. Kat mana? Cakap je kau apa. Itu remaja. Jom pergi. Kau pergi lalu. Orang tua. Jomlah pergi. Nantilah. Jomlah. Esok lah. Malah lah. Itu penyakit orang yang memang nak mati dah tu. Jadi kalau kita ni fresh, sentiasa boleh, sentiasa semangat tinggi, nak berjaya dalam kehidupan kita. Ada ke sesiapa daftar dulu memang tulis aku nak cacat? Ada? Tak ada siapa minta pun. Samsul Debat pun ada kecacatan dia sendiri, saya tak nak cerita, rahsia. Selain pada tinggi pun cacat juga sebenarnya. Cuma orang semua kena macam ni kan susah. Bila ambil suhu tu kita kena nunduk kat orang kan, kena nunduk dekat orang. Samsul Debat ke siapa-siapa pun semua ada kecacatan ni. Semua orang ada kecacatan sendiri. Je tengok. Ada orang ada kecacatan jiwa. Tak boleh tanya berat kau berapa nangis dah. Tak boleh kena tanya berat berapa. Nak bunuh diri dah. Betul. Dahsyat. Ya, berat badan punya hal. Punyalah nak dapat jumlah berat dia turun, sanggup telanjang bang atas penimbang. Nampak? Tak. Bila gelak tu mana pernah buat tu. Nak kata apa? Sebab kita ada kecacatan kita masing-masing. Ada orang tu pula tak boleh kena tegur. Aku rasa engkau ni kena improve diri kau. Apa salah? Marah, tak boleh kena tegur langsung. Ada orang macam tu. Dia je betul semua. Ada orang tu pula kalau kena puji langsung tak keluar rumah lah. Dia tak boleh. Penyakit pun tak boleh kena puji tu. Ada. Macam saya sekarang cacat sebab apa? Saya tak boleh pergi duduk dekat makan kat kedai-kedai biasa sebab ramai orang. Kena cari kedai yang tak ramai orang.
Masalah kedatangan ramai orang tak sedap. Buat macam mana? Kan? Ada orang tu pula kecacatan dia apa? Dia tak boleh nampak handphone, langsung hilang ingatan. Iya, berapa ramai tadi pun ada orang selfie daripada belakang. Alhamdulillah dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Nyampah aku. Patut update status. Alhamdulillah. Yang seorang pun tegur, komen, untunglah. Yang seorang ni cakap, tak ajak pun. Yang seorang ni, kenapa aku tak tahu. Seronok baca komen macam tu. Cacat dah tu. Sampai tak boleh buat apa dah handphone-nya. Dia tengok tu lah. Ada orang, bila saya sebut tu baru simpan telefon. Tengok apa? Takut dia katakan cacat. Tak, sakat tengok tak apa. Dulu-dulu, ingat tak? Zaman dulu kita tertinggal telefon. Alah, tertinggal buat macam mana? Sekarang pusing balik. Susah hidup. Biarlah lambat. Biar punch kad merah. Jangan telefon tinggal. Rugi. Tak percaya tengok kecacatan lepas ni kan. Ambil gambar. Kita tengok. Heboh ni kita orang nak. Cepatlah manggil sini. Ambil gambar. Ambil gambar. 1, 2. Tiba-tiba senyap. Tiba-tiba hilang perkataan. Tu satu bentuk kecacatan juga tu. Ada seorang tu pula. Bila gambar automatik sengit. Tak ada besar. Yang satu kecacatan, alat bantuan mengajar sampai. Macam tu. Ada macam-macam. Tapi itu pulang. Tu sebabnya setiap satu perkara yang kita buat, semuanya ada. Itu sebabnya berlaku kalau kita tengok di hospital, cek dekat hospital kerajaan pun, kita cek kadar penyakit paling tinggi ni selepas coronavirus lah. Coronavirus memang tinggi lah. Penyakit yang paling tinggi sekali dekat hospital adalah penyakit yang berkaitan dengan mental, iaitu stress related diseases. Penyakit yang berkaitan dengan stres. Orang sekarang dah boleh berlakon sendiri, tak payah tunggu drama, dia berlakon dekat IGTV dia sendiri. Ada seorang budak sekolah ni pun sama lah agaknya. Sikat rambut buat live, aku tak faham betul. Apa khabar? Aku ni pula tengah-tengah relax tengok live ni, live apa pula aku tekan lah live tu. Bila aku tekan live tu langsung tadi Samsul Debat join. Samsul Debat join. Tak pasal-pasal aku pula terbabit sama. Terpaksa lah live cepat macam live. Ya Allah, tak tergamak betul. Cubalah share benda-benda yang baik. Ada seorang tu letak gambar handphone. Cikgu ni, cikgu bukan cikgu sekolah ni dan yang datang ni. Cikgu dekat Afrika. Tak tahulah cikgu mana, Rwanda ke Burkina Faso ke tak tahulah. Dia ambil gambar handphone dengan jambangan bunga. Thanks for my beloved hubby for this lovely gift. Macam itulah. Terima kasih kepada suami kesayanganku kerana hadiah ini. Bersempena hari lahirku. Yang sebenar-benar orang tak tahu birthday dia bila. Dia nak orang tahu. Lepas tu semualah tadi. Happy birthday, happy belated birthday, tahniah, tak tahu pun bila nak open table. Kan? Dan akhirnya dia seronok sangat bila orang komen macam tu. Sedangkan dapat apa? Dapat apa komen tu? Akhirnya kita dapat tahu yang jambangan bunga dengan handphone tu dia beli sendiri. Bukan husband dia bagi. Nak tunjukkan apa? Penyakit tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi itu sebabnya adik-adik, jangan kita rasa rendah diri dengan apa yang kita rasa menjadi kelemahan kita. Tukarkan